Hai, Assalamualaikum guys, bersama aku lagi Faizanal. Seperti setiap tahun memang Apple akan wajib melancarkan smartphone baru dorang. Macam Malaysia, Apple melancarkan iPhone 13 series, ada 4 model, iaitu iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max, but tak ada SE yang terbaru seperti mana yang Apple perkenalkan pada tahun 2020 kan. Dan itu adalah generasi kedua tau. Tapi pada tahun ni ada rumours mengatakan bahawa Apple akan perkenalkan iPhone SE generasi yang ketiga, iaitu sekitar first quarter 2022, mungkin dalam bulan 3 ataupun bulan 4 macam tu paling lambat pun lah. So kita just tunggu dan lihat saja. So dari segi teknologi yang digunakan pada iPhone SE terbaru nanti, ada rumours mengatakan bahawa ia akan dijana dengan chip A15 Bionic sama je macam iPhone 13, dan ada rangkaian 5G, dan rekaan aku tak pasti sama ada dia akan menggunakan rekaan yang sama macam iPhone 13 ataupun mungkin akan menggunakan rekaan lebih kurang je macam iPhone 8 Plus ke iPhone 8, tak sure, but itu adalah antara rumours yang tengah berlega-lega sekarang ni dekat laman web lah. But the best thing is pada sekitar bulan September ataupun Oktober, macam biasalah Apple akan melancarkan iPhone yang terbaru, dan iPhone kali ni antara dua nama, sama ada dia akan menggunakan nama iPhone 13s ataupun iPhone 14. Seperti last year kita menjangkakan bahawa Apple akan menggunakan nama iPhone 12s, tapi tidak, sebab Apple menggunakan nama iPhone 13. So instead of dia tambah S, tapi dia just guna nombor saja, iaitu nombor yang barulah. But this year Apple mungkin akan perkenalkan dengan nama 14, no X. Maybe sebab S aku rasa macam dah tak perlu kot, sebab nama dah panjang gila kan sekarang ni. Dah ada Pro, lepas tu Max pula tu. Sebab tak tambah lagi Plus ataupun Pro lagi belakang dia kan. So dalam video ni aku nak kongsikan serba sedikit antara rumours yang tengah berlega-lega sekarang ni tentang iPhone 14 series yang bakal dilancarkan tak lama lagi. Dan biasanya pada awal tahun ni ada rumours yang boleh pakai juga tau, dari segi rekaan, dia ke specs, dia ke macam last year aku buat rumours mengenai iPhone 13, banyak juga yang rumours kita boleh pakai masa dilancarkan tu. Banyak yang betul tau, tapi ada juga yang tak betul lah. Cuma yelah, benda ni is fun to share dekat korang semua kan. Untuk rekaan yang akan digunakan pada iPhone 14 series, ada rumours mengatakan bahawa rekaan ni memang akan sama je macam iPhone 13, cuma ada sedikit saja perubahan dari segi dia punya kedudukan kamera, dari segi dia punya bonggol tu. Aku tengok berdasarkan leaks dah tak ada bonggol dah. Dia akan letakkan sensor kamera tanam dalam dia punya body tu, lebih kurang macam iPhone 4 je, sebab ada mengatakan bahawa iPhone 14 ni akan diinspirasikan daripada iPhone yang legend tu kan, iPhone 4 yang mempunyai design yang hampir sama je macam kebanyakan iPhone sekarang ni, berkotak apa semua kan. So itu adalah antara pembaharuan yang mungkin kita akan nampak pada iPhone 14, dan of course akan ada pilihan warna baru macam warna-warna yang baru Apple letakkan pada iPhone sebelum ni kan. Pendapat aku tentang rekaan yang bakal digunakan pada iPhone 14, aku bersetuju bahawa iPhone 14 tak akan menggunakan rekaan yang drastik sangat perubahan ni kalau kita nak bandingkan dengan iPhone 13, sebab biasanya Apple akan menggunakan rekaan yang hampir sama je dalam masa yang agak lama, sekitar 3 ke 4 tahun. Seperti yang kita dapat nampak dekat iPhone sebelum ni macam iPhone 6, 6s, iPhone 7 dan juga iPhone 8 Plus, rekaan yang hampir sama dalam masa 4 tahun. Tapi setiap pada iPhone 10, 10s dan juga iPhone 11, rekaan hampir sama dalam masa 3 tahun. Untuk iPhone 12, iPhone 13, yes, rekaan yang sama saja, cuma saiz dia punya bonggol kamera tu berbeza sikit. Dan untuk iPhone 14, yes, aku jangkakan rekaan dia memang akan sama je macam iPhone 13, cuma akan ada sedikit saja perubahan yang kita nampak dia akan membezakan antara iPhone lama dan juga iPhone yang baru. So aku rasa kalau korang nakkan sebuah iPhone dengan rekaan yang memang drastik perubahan dia, ataupun kita boleh gelar sebagai major changes yang kita menampakkan ini adalah rekaan identiti baru iPhone, mungkin kita akan nampak pada iPhone 15 ataupun iPhone 16 yang bakal dilancarkan dalam masa tahun-tahun mendatang nanti. So untuk iPhone 14 ni mungkin masih menggunakan identiti yang sama kita nampak macam iPhone 13, mungkin dia punya bonggol kamera tak ada ke, warna baru of course, and rekaan berkotak tu akan sama je macam iPhone 13. So itu apa yang kita dah boleh jangkakan dengan iPhone 14 punya rekaan lah. So untuk saiz pula memang sama je, seperti mana rumours mengatakan bahawa saiz dia akan sama macam barisan iPhone 13 series, iaitu 5.4 inci, 61 inci, 61 inci untuk Pro, 6.7 inci untuk Pro Max. Dari segi skrin pula, so ini adalah something yang menarik sebenarnya, sebab skrin yang digunakan pada iPhone yang kita nampak sebelum ni lama gila kan. Apple gunakan skrin dengan bentuk notch, walaupun dah pelbagai jenis teknologi dan juga rekaan yang phone Android dah keluarkan. Ada yang punch hole display lah, in display lah, macam-macam jenis lah kita boleh nampak phone Android dah buat kan. Untuk rekaan skrin yang ada pada iPhone 14 ni mungkin akan menggunakan rekaan yang baru, bukannya skrin yang berbentuk notch, tapi dia akan menggunakan skrin yang berbentuk macam punch hole display. So ada dua versi juga rumours pasal punch hole display ni. Ada yang mengatakan bahawa rekaan punch hole display ni akan bulat lebih kurang macam Samsung Galaxy S21 Ultra, tapi ada juga rumours mengatakan bahawa dia
punya punch hole display tu akan bulat, tapi bulat yang lebar sikit. Dia macam bentuk pil sikit dia punya rekaan tu. Dan kalau Apple buat sekalipun, aku rasa dia takkan jadi satu fenomena macam apa yang Apple buat dekat iPhone X dulu. Sebab yelah, sekarang ni pun dah pelbagai jenis rekaan punch hole display yang phone Android dah buat kan. So aku rasa benda tu bukan something yang baru. Sebab kita dah pernah nampak dah rekaan seperti itu dekat Samsung Galaxy S10 Plus masa awal-awal dulu kan. Sebagai contoh lah, kalau betul pun Apple akan menggunakan skrin dengan paparan punch hole display, macam mana pula dengan kamera dia, speaker dia, sensor apa semua kan. So dengan adanya punch hole display, yes, kita mungkin akan masih menggunakan Face ID, tapi dia punya speaker tu akan diletakkan pada bahagian atas bezel tu, dan juga sensor-sensor tu dekat bezel. Satu kamera saja dekat bahagian tengah, dan ada juga yang versi kedua tu menunjukkan bahawa ada sensor dekat bahagian sebelah selfie kamera. So disebabkan oleh itu, punch hole display dia lebar sikit lah seperti mana yang kita nampak dekat Samsung Galaxy S10 Plus. Itu adalah perubahan yang mungkin Apple akan lakukan kepada rekaan skrin untuk iPhone 14. Seterusnya, untuk bahagian prestasi, memang setiap tahun Apple akan upgrade dia punya chipset daripada A13, A14, A15, dan pada tahun ni kita mungkin akan nampak A16, ataupun mungkin juga Apple akan meletakkan chip Apple M1 pada iPhone 2. Boleh jadi juga sebab Apple ni unexpected juga kan. So kalau kita dapat Apple M1 punya chip dekat iPhone tu, aku tak tahulah jadi apa dekat iPhone tu. Malah laju gila kot. Sebab dekat iPad, dekat MacBook kita dah nampak, tapi dekat iPhone kita tak nampak lagi. So boleh jadi juga. Tapi kalau tak letak pun, aku rasa okey je pun dengan A16 pun. Sebab A15 pun memang cukup powerful untuk kita nak gunakan pada iPhone 13 series. Ini kan lagi A16 yang dia akan upgrade in terms of prestasi, teknologi, dan of course akan ada rangkaian 5G yang kita jangkakan akan lebih pantas berbanding dengan rangkaian 5G yang digunakan pada iPhone 13 ataupun iPhone 12. Dari segi teknologi, ada rumus mengatakan bahawa Apple akan menggunakan binaan 4nm pada A16 yang terbaru nanti. So kita just tunggu dan lihat saja, sebab sekarang ni pun Qualcomm dah gunakan binaan 4nm pada Snapdragon 8 Gen 1. So mungkin juga Apple akan gunakan pada chip yang terbaru dorang, sama ada A16 ataupun mungkin juga Apple M1. Kita just tunggu saja. Untuk RAM pula, ada mengatakan bahawa Apple akan upgrade daripada 6GB of RAM sampailah 8GB of RAM untuk model Pro saja. So untuk model yang biasa mungkin akan menggunakan 6GB of RAM saja. Perkara terakhir adalah mengenai kamera. Selama ni kita tahu yang Apple just gunakan sensor kamera 12MP saja pada setiap iPhone dorang, dan ia masih memberikan hasil image video yang sangat berkualiti dan juga bagus untuk sesebuah smartphone pada tahun ni. Secara jelas kita nampak kat sini bahawa bukannya sensor kamera saja penting, tapi software yang bagus dan juga chip yang bagus juga akan memainkan peranan yang penting juga untuk menghasilkan image ataupun video yang baik untuk sesebuah smartphone tu. So pada iPhone 14 ni ada rumus mengatakan bahawa Apple akan upgrade dia punya sensor kamera daripada 12MP sekarang ni akan menggunakan 48MP untuk versi Pro dan juga Pro Max. So ini adalah satu berita baik untuk sesebuah iPhone yang selama ni kita just gunakan 12MP saja, tapi dah menghasilkan gambar ataupun video yang baik. Ini kan lagi dia upgrade lagi megapiksel lebih tinggi dan juga sensor kamera yang lebih bagus. Mungkin juga dengan upgrade-nya megapiksel yang ada pada sebuah sensor kamera iPhone ni, dia akan menghasilkan gambar dan juga video yang lebih berkualiti dan juga akan menyokong rakaman video sampai 8K. So itulah paling penting sekali untuk kita nak step forward dan juga adapt dengan keperluan semasa. So guys, itulah serba sedikit list dan juga rumours tentang iPhone 14 series yang mungkin akan lancarkan pada tahun ni sekitar bulan September, sebab biasanya memang Apple akan lancarkan iPhone baru doang pada bulan September. So kita just tunggu dan lihat saja. Dan nak cakap pasal harga jualan ni, aku rasa macam masih terlalu awal untuk nak jangkakan berapa harga untuk iPhone 14, tapi aku rasa dia takkan jauh harga dia macam iPhone 13 series. Mungkin akan kurang sedikit ataupun mungkin akan tambah sedikit saja harga dia kalau kita nak bandingkan dengan harga iPhone 13 lah. Dan mungkin dalam bulan Jun ataupun bulan Julai macam tu, kita akan dapat leaks yang terakhir mengenai iPhone 14 dari segi rekaan dia, skrin, kamera, bateri, fast charger dia, harga apa semualah. So kita just tunggu saja sekitar bulan 6 dan juga bulan 7 nanti, sebab biasanya pada bulan-bulan macam tu leaks ataupun rumours mengenai iPhone 14 ni ataupun iPhone terbaru ni akan accurate lah seperti mana yang akan dilancarkan kelak, seperti mana yang aku dah buat dalam 2 ke 3 tahun lepas kan. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai iPhone 14. Korang boleh kongsikan pendapat korang dekat komen mengenai iPhone 14. Korang rasa macam mana? Rekaan dia okey ke tak? Dia punya kamera, dia punya screen apa semua kan? Korang rasa okey tak kalau rekaan dia macam tu? Aku rasa macam agak janggal sikit lah dengan skrin macam tu, tapi boleh jadi juga. Tapi design dia memang aku jangkakan tak akan lari jauh daripada iPhone 13 series. Dia akan lebih kurang je nanti, cuma ada perubahan sedikit dan juga warna baru saja. So guys, itu saja perkongsian untuk video kali ini mengenai iPhone 14 series, dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.